Okey, kita sambung sikit lagi, iaitu ujian pengesahan kation. Tadi kita berakhir dengan mana kita dah buat ujian. Okey, tengok garam mana. Dan di hujung sekali ada dua, iaitu aluminium pun dia, plumbum pun dia. Jadi macam mana kita nak sahkan mana satu? Jadi kita perlukan satu lagi ujian, itu ujian pengesahan. Ujian pengesahan kation ni akan menentukan sama ada bahan tersebut adalah plumbum ataupun aluminium. Okey, jadi ujian pengesahan ni mana kamu dapat tengok nanti bahawa kita bukan sahaja bincang aluminium dengan plumbum. Ada lagi ujian-ujian lain, iaitu ferrum 3, ferrum 2 dengan amonium. Macam mana mereka ni ditentusahkan lah. Okey, kalau macam ni kamu tengok eksperimen ni, kalau macam tu ion amonium, kita akan pakai reagen Nessler dan kita akan dapat mendakan perang, barulah ia boleh dikatakan bahawa ia adalah amonium, kan? Kalau untuk ferrum 2, kita akan pakai kalium hexacyanofrite 3. Jadi kamu akan dapat mendakan biru tua, barulah disahkan bahawa dia ferrum 2. Untuk ferrum 3 ni kita akan pakai kalium hexacyanofrite 2. Jadi kamu akan dapat, kalau dia betul ferrum 3, akan terbentuk mendakan biru tua dan juga larutan. Kemudian ada satu lagi yang mana dia menggunakan kalium thiocyanate. Jadi result dia, kalau betul dia ferrum 3, maka kita akan dapat dia larutan berwarna merah darah. Jadi kamu dapat tengok di sinilah. Inilah ujian-ujiannya yang mana akan menentukan. Di hujung sekali kita dah buat tadi ujian anion, ujian cation, kan? Dan last sekali tinggal lagi dua. Jadi macam mana nak tentu sahkan? Okey, kita boleh pakai ujian pengesahan cation. Okey, larutan hexacyanofrite K4 ni, beza dia K4 Okey, digunakan untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 3. Sekiranya larutan ini ditambah pada larutan aqueous mengandungi ion ferrum 3, mendakan biru muda akan terhasil. Okey, ferrum 2 mendakan biru muda terhasil. Larutan kalium hexacyanofrite 3, kamu tengok dia nombor 3 sini, inilah cara nak ingat dia. Okey, digunakan untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 2 sekiranya larutan ditambah pada aqueous mengandungi ion ferrum 3. Larutan itu akan berwarna perang kehijauan akan terhasil. Jadi di sini saya minta juga lah untuk kamu tolong tengok dia punya lensa kimia dia ni, untuk kamu hafal lah lebih kurang, kan? Sebab apa? Yang hujung-hujung dalam bab ni dia perlukan sedikit penghafalan untuk kamu ingat apakah ion-ion yang kita sahkan tu. Okey, ion aluminium dan plumbum menghasilkan mendakan putih yang tidak larut dalam larutan alkali berlebihan. Maka larutan kalium iodida digunakan untuk membezakan kedua-dua ion ni, kan? Jadi kamu nampak sini sedikit larutan iodida dimasukkan. Kalau mendakan biru kuning tu terbentuk, kuning terbentuk, mendakan kuning terbentuk, kemudian kita panaskan, kan? Panaskan dia menghasilkan larutan tidak berwarna. Kita sejukkan, dia keluar balik kuning ni. Jadi dia adalah plumbum. Okey, kalau kita letak kalium iodida, kita akan dapat tengok tiada mendakan terbentuk, itu adalah aluminium. Jadi kita boleh sahkan kehadiran mereka ni, kehadiran ion-ion ni dengan ujian pengesahan. Okey, analisis kuantitatif ke atas garam yang tidak diketahui. Jadi bila mana kita diberi satu garam yang kita tak tahu apakah dia punya nama dia, apa ion yang terlibat, semua tu, first kali kita boleh buat ujian ni lah, ujian kualitatif lah, analisis kualitatif. Okey, untuk mengenal pasti identiti cation dan anion yang hadir yang tidak diketahui. Okey, jadi kita perlu buat ujian analisis kuantitatif lah. Bermula dengan apa? Kita perhatikan warna. Warna, daripada warna tu kita boleh tengoklah, kalau biru kuprum, kan? Perang, apa dia. Okey, lepas tu kita lakukan pemanasan, kita tengok apa yang keluar. Kalau gas tu mengeruhkan air kapur,
kita tahulah dia adalah garam karbonat. Tambahkan insulin, kau larut, ya dia larut. Jadi dia garam terlarutkan lah. Kan, ion-ion di dalam larutan aqueous. Kan? Kalau dia tidak larut, kita tambahkan asid nitrik. Asid nitrik untuk asid cair, ia akan terpisah jadi ion-ion. Jadi ion tu kita akan buat ujian cation ataupun kita buat ujian anion. Jadi dengan ini kita akan dapat mengetahui dia apa ion-ion yang ada dalam sesuatu garam tersebut. Okey, kalau ikutkan kamu dah habis dah lah. Kamu dah habis dah bab acid, base dan garam ni. Saya minta sangat kamu tolong baca eksperimen untuk membiasakan diri kamu dengan eksperimen ni. Sila bacalah apa ujian-ujian ni buat. Mungkin kamu tak dapat ingat apakah ujian-ujiannya, tapi lebih kurang bila mana kamu baca sedikit, at least dia terlintas lah dalam minda kamu. Okey, ujian-ujian kimia kamu kena tengok ujian-ujian cation semua tu. Mana ujian-ujian ni kita akan menentukan apakah ion-ion yang wujud di dalam sesuatu garam. Okey, jadi kita tengok balik yang mana kamu sudah dalam bab ini yang begitu lama kita sentuh. Memang bab ini adalah bab yang paling panjang dalam tingkatan 4. Bab asid, base dan garam ni adalah paling panjang. Jadi inilah yang telah kamu pelajari. Asid, base dan garam, tindak balas kimianya. Asid tambah base, kita akan dapat garam dan tambah air. Asid tambah logam reaktif, kita akan dapat garam tambah gas hidrogen. Asid tambah karbonat logam, kamu akan dapat garam tambah air dengan gas karbon dioksida. Ini adalah kata kunci dia kan, untuk kamu memahami keseluruhan bab ini. Okey, kalau macam alkali pula, alkali tambah asid, kamu akan dapat garam tambah air. Alkali tambah garam amonium, kamu akan dapat garam tambah air tambah gas amonia. Alkali tambah ion logam, kamu akan dapat hidroksida logam tak terlarutkan dan juga cation daripada alkali. Jadi ini yang kamu pelajari asid dengan alkali pada mulanya. Selepas itu kita telah pun pelajari mengenai asid kuat, asid lemah kan. Macam mana sesuatu asid tu dikatakan lemah, mana yang dikatakan kuat kan. Kemudian kita tengok pula bagaimana pula sifat alkali tu kan, OH-nya. Kalau asid kumpulan hidrogen. Kemudian kita tengok pula peneutralan. Lepas peneutralan kita belajari mengenai garam. Garam ni garam terlarutkan, garam tak terlarutkan. Jadi kamu kena tengok jugalah apa dia asid kan. Dia telah bertindak balas dengan logam reaktif, oksida logam, karbonat logam, apa yang terjadi. Jadi ini semua telah pun kita pelajari dalam bab asid, base dan garam. Saya harapkan kamu dapat memahaminya dan sentiasa tengok balik video yang telah kita hasilkan.